والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وأعيذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدار. Kita di muka surat 24. Kata musannif rahmatullah alaih, maka nyatalah bagi kita bahawasanya orang yang berkata Tuhan duduk atas arasy atau di atas langit itu sebelah atau atas langit, atau dia kata Allah duduk sebelah atas itu, ianya musyabbihah, bukan salaf dengan huruf fa, tapi dia salah dengan huruf ha. Ada istilah disebut itu. Dan hukum syarak yang dibentangkan atasnya ialah kafir, alhamdulillah, ataupun yang berdosa seperti yang disebut dalam Hasyiah Dasuqi muka surat 83 dengan katanya. Jadi kalian syukur Allah SWT dengan limpah kurnia dia masih memberikan kelangsungan hayat pada kita hingga pagi ini. Alhamdulillah. Dia jugalah yang beri kita nikmat besar, dilahirkan kita daripada mak ayah kita Islam, kita pun jadi Islam. Alhamdulillah. Syukur dengan Islam dia beri anugerah pada kita ni, dia beri lagi limpah kurnia dia dengan didatangkan pada kita kehendak, keupayaan dan ditakdir yang kita mudah untuk taat, jauhkan maksiat. Alhamdulillah. Syukur lagi diberi kita keinginan nak belajar untuk ilmu, nak terus nak memahami perjalanan agama ni. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita kesihatan, kelapangan masa, keupayaan untuk boleh hadir solat subuh berjemaah, boleh pula berada majlis ilmu untuk kita insya-Allah meneruskan bacaan daripada kitab Irsyadul Jawiyyin ni, insya-Allah. Alhamdulillah. Syukur pula kita Allah SWT diberi kesihatan, diberi kewarasan akal fikiran, diberikan kesahihan iman, jauhkan perkara yang boleh merosakkan iman, diberikan kita pula bukan saja untuk belajar ilmu tauhid, tapi dapat praktikkan tauhid dan sentiasa hidup bertauhid. Hidup bertauhid dengan sentiasa ingat ke Allah, rujuk ke Allah. Apa saja kita buat, zikir ke Allah. Mudah-mudahan dimudahkan segala matlamat hidup kita untuk capai ni. Itulah untuk mencapai redha Allah. Nak boleh sentiasa dalam keadaan kenal Allah, sedar ke Allah, zikir ke Allah, insya-Allah. Alhamdulillah. Maka nyatalah bagi kita. Jadi kita dah sambung ni insya-Allah.
penjelasan, tapi penjelasan diberi oleh pengarang kita ni, nukilan daripada nukilan kitab-kitab ulama-ulama untuk menjelaskan apa dia pahaman yang betul dan apa dia pahaman salah dalam bab ketuhanan ni. Yang Allah SWT dia ialah prinsip asas kita belajar ketuhanan. Tuhan mesti sempurna, Tuhan takkan ada pada dia sifat kurang, dan tiada Tuhan itu melainkan hanya Allah. Bahasa Tuhan yang Melayu dia, Arab dia, Allah ni bersifat Tuhan, maksudnya dia saja bersifat uluhiyah. Ketuhanan ni semata-mata hak Allah. Dia ada kata uluhiyah, makna uluhiyah adalah istighna'ul ilahi an kulli ma siwahu wa muftaqirun ilaihi kullu ma adahu. Allah dia tak hajat pada sesuatu, semua makhluk mesti berhajat pada dia. Di atas kata dia tak hajat pada sesuatu tu, tentulah dia bersih dan langsung tidak akan ada sifat-sifat kekurangan. Prinsip sifat kurang ni sifat makhluk, dan sifat kurang ni mesti nisbah dengan bab ketuhanan. Kalau kata sempurna pun mesti Allah bersifat dengan sempurna dengan segala sifat kesempurnaan. Bukanlah kesempurnaan Allah Ta'ala dengan nisbah pada kesempurnaan makhluk. Itu prinsip prinsip asal nak faham. Dan di atas kata Allah SWT sempurnanya dia ilah, tentulah dia tak ambil manfaat pun daripada makhluk yang dia buat. Di atas sempurnanya Allah Ta'ala sebagai ilah ni, tentulah dialah yang memberi bekas pada makhluk, bukan makhluk yang memberi bekas pada dia. Tentulah makhluk ni dialah natijah, asar daripada perbuatan Allah ke kita, bukan dengan kita buat satu, dengan itu mengkesankan pada Allah Ta'ala sesuatu. Ada pelajaran-pelajaran akidah besar yang khas kita jumpa tu dalam pelajaran tauhid. InsyaAllah banyak umur kita pun kitab ni nak habis lah. Saya tak buat keputusan lagi nak baca kitab apa lepas ni. Tapi memang nak baca kitab akidah. Saya sebut lah itu, kalau ada kesempatan pun kita nak tengok kitab Haji Cik tu, pasal ada yang ramai yang beli kan. Nak tengok munasabah tu, kot sambil itu kita selang baca. Ada bab salam, ada bab riba. Yang salam ni benda besar dalam syarak. Nisbah sunat yang boleh menyebabkan rasa kasih sayang antara sama Islam. Kena faham juga hukum bagi salam ni. Kadang bagi salam buat tak peduli, buat dek je, banyak orang jumpa, insyaAllah. Begitu juga bab riba. Pasal kita dalam jalan ke orang Ta'ala ni tak boleh ada mawani' zikir, mawani' iman. Kena bersihkan diri kita dan hindarkan diri kita perkara-perkara yang boleh menghalang kita daripada nak berzikir, menghalang kita daripada meyakini tasdik pada Allah Ta'ala. Kena buang benda tu. Jadi antara benda buang, benda yang boleh menghalang kita sampai ke Allah Ta'ala ni, buang dosa maksiat. Antara dosa maksiat ni dosa yang kalau kita tak bertobat pada dia, dia berpanjangan berdosa. Walaupun duk semayang, walaupun duk puasa, duk baca Quran, duk zikir sekalipun, dosa apa? Besar atas nak banyak orang jumpa nanti nak gunakan risalah daripada kitab tu, terimpun kitab tu, bab riba. Zaman sekarang sampai riba jadi halal. Tambah pula ada bunyi yang dia gimmick untuk orang Islam kita bermuamalah dengan mereka. Dia buat apa? Dia bubuh nama power sikit, Islamic Islamic banking, benda yang Islamik. Banyak orang jumpa, InsyaAllah. Jadi dasar nak baca pun kita tauhid, habis-habis tak kita baca je lah matan umum Ibrahim tu. Nampak kecil kan, tapi besar. Apatah lagi kita ambil faham tu betul-betul teras pahaman ulama ahli sunnah wal jamaah, rumusan daripada sekalian parti daripada Al-Quran dan Hadis.
Apa yang disebut pula perkara yang muhkam, tak boleh diingkari sama sekali. Yang siapa ingkar daripada dia boleh jatuh kufur kerana sabit dengan nas akli nakli. Apatah lagi 13 yang ringkas mengikut kaedah Abu Hasan Asy'ari. Kalau kata 13 pun bukan menafikan sifat manawiyah tu, bahkan cuma tak sebut asing je. Jadi angka yang disebut tu benda yang telah ittifaq ulama tu, telah ijma' ulama, itulah yang tak boleh dinafi sama sekali. Sifat Allah, sifat Rasul. Apa yang umur jumpa, kalau tak cadang ataupun nak baca kitab lain, kitab lain kadang saiz dia besar, satu pembahasan dia kadang tinggi sikit lah. Kalau baca kitab kecil-kecil tu, matan tu kecil, saya lah tolong syarah gitulah untuk fahamkan apa matan yang ada tu. Kalau nak baca kitab-kitab Jawi ni pun kadang nak cari yang ringkas betul. Ringkas lagi terlalu ringkas sangat. Kalau ada lagi panjang meleret sangat. Munasabah PKP. Cuma kita kata, kalau kita anggap macam ni ya, memang PKP ni sampai hujung tahun lah, kita buat style lain lah pula kan. Kita punya bajet besar lah. Maksud saya bajet besar tu boleh bajet kitab besar lah. Kita pun kita akidah, supaya boleh perhalus satu-satu akidah nak belajar. Macam mana pun kitab kecil kena juga. Pasal dalam kita nak mendetailkan sesuatu, ada perkara perkara umum yang kita mesti faham secara whole view, yang terkut bahasa putih, secara keseluruhan. Mesti kena faham dalam skop keseluruhan yang besar tu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah tu mesti faham. Tambah pula ada latihan zikir. Nak dalam hati kena bagi hadir. Nak bagi hadir apa? Tak erti nak bagi hadir apa. Pasal baca kitab kalau betul-betul masalah, tapi tak faham. Jadi macam melatih panah tak ada arrow. Latih panah, bow ada, arrow tak ada. Istilah memanah, bow tak ada arrow ni dry fire. Jahanam panah, hari kena 10 kali, kalau 50 pound pergi lim tepi kan. Pak dia macam kita tumbuk tak ada sasaran kena, tumbuk angin tercabut sendiri. Betul? Tak percaya try buatnya. Bola anak sepak kita hayun betul-betul, kita tak kena, apa jadi ke tak? Tak faham. Jadi tak kena je lah. Sepak sikit, cuba hayun betul-betul sepak, tercabut sendiri. Saya nak cerita apa, panah tak ada bow tu, sopa zikir tak faham, tak ada power. Kalau boleh hadirkan dia sikit sekali ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tahu kita tak pandai nak bawa. Faham tu, tak ada sedap lah hal lain. Makan pun sedap, silap sikit perut. Saya ngaji, kalau arwah batin dia selalu sebut, dia kata kita mengaji ni dapat faham mengaji, tambah faham mengaji bab ketuhanan ni, faham bab Tuhan ni, kenal siapa Allah ni, Allah yang jadikan kita. Allah besarnya dia. Besar tu bukan besar saiz, besar pangkat. Hebatnya dia siapa? Dia khalik, kita makhluk. Allah. Kata dia nikmat ni agung pun belum tentu dapat. Selalu dia cakap macam tu. Raja pun belum tentu dapat
seronok macam mana seronoknya kita boleh faham ilmu yang kita belajar, tambah ilmu pula tobat ketuhanan. Mahal lah kata-kata dia tu. Saya sejak saya dah pernah dengar perkataan dia cakap macam tu yang besar punya. Pasal kita cakap tu dari atas skop dia tak guru, dia dah sampai satu kedudukan yang dia ada seronok untuk dia nak taat. Walaupun katalah aktiviti lain dia tak buat, tapi dia duduk saja, dia bukan duduk saja, dia ada benda yang dia buat yang dia seronok walaupun duduk lah. Kita duduk saja boring kan. Tambah zaman lah ni zaman setan banyak. Tak ada iblis tu tak boleh hidup. Tak ada iblis. Boleh minta satu tu. Belakang ni satu mata. Lah ni macam-macam lah mata satu. Nak masuk masjid pun kat mata satu. Tank satu tak. Sejak kita buat melawak sambil melawak-lawak pun betul lah kita sebut kan. Apa nak cerita ni, panjang umur kita jumpa lah bab tu. Jadi nak kata kena kecil, kita kecil pun kena, kita besar pun kena juga. Gaji pondok macam tu lah, dia kena lalu semua kan. Yang kau boleh duduk 2-3 hari, 2-3 tahun tak cukup, 10 tahun tak cukup. Tu yang orang yang faham mengaji ni. Tak apalah Tok Guru duk baca kitab lepas satu. Ada kitab kecil lah yang berulang satu, tapi kitab besar tu dah habis satu, baca lah lagi, baca lain lagi. Pengajian pondok ni dia bukan habis, yang boleh duduk sepanjang hayat. Kalau duduk madrasah tak ada, dia sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 habis Nak cari lepas pada tu pula kena pergi daurah sekali setahun tu pun habis ngaji habis. Dia boleh habis. Pasal dia cakap tu kan. Pondok kalau tutup guru yang saya duduk ngaji mana ada habis. Habis kitab. Pasal dia habis kitab, tukar kitab lain. Habis kitab, tukar kitab lain. Habis kitab, tukar kitab lain. Siapa yang memang nak duduk lama, duduk. Kitab tu atas panduan baca tapi dia punya hurai dia semua yang dia dah faham tu dia cerita. Kadang macam kita kecil satu kan, boh piu satu kan, kita kecil satu kan, tapi dia cerita tu hak kita mengaji kitab besar-besar tu semua keluar. Untuk guru pondok dia memang macam tu. Walaupun baca kitab kecil tak macam kita mengaji kitab besar-besar tu. Kadang ngaji kitab besar-besar, tengok isi dia kecil-kecil yang tu saya ngaji Tok Guru bukan Datuk Tok Guru Ghazali tu, dia kata bang, jangan sangka ngaji kitab besar ikan besar, kitab kecil ikan kecil, tak boleh. Siapa kata gitu katanya? Dia kata kadang baca kitab kecil je tapi ikan besar. Ada kitab besar ikan kecil. Dia guna bahasa ikan tu. Duk laut. Saya punya syarah saya kata ni, lautan Hindi pergi tangkap ikan, boleh ikan bilik. Ikan bilik. Boleh ikan bilik. Lautan Hindi ni ombak pu. Boleh ikan bilik. Rumah kita tepi parit, pancing toman tu, besar pohon toman. Jangan toman tepi parit, haruan, sorry. Besar pohon tu, dia besar tu, puas hati lah balik. Lubuk kecil satu ada kitab-kitab kecil kan, isi besar. Buka kitab besar-besar, dia sebut tu tak ke mana orang kita tambah dia sebut macam ni, pendapat baca itu macam ni kenapa? Pendapat banyak kan. Kita pula tak pandai nak mengambil pendapat lemah dalam ilmu yang luas. Jangan ngaji. Itu guru kita kadang dia tengok baca kita kecil tapi dia ajar dalam tu lengkap.
Ada orang baca kitab besar, tukar kitab satu, buka kitab ni, buka ni, akidah masuk parit. So gaung. Siapa dia tak tahu ni. Baik. InsyaAllah kita nak sambung ni. Yang tu kelapangan masa ke depan, tengok macam mana. Maka nyatalah bagi kita bahawa orang yang berkata Tuhan duduk atas aras itu, atau di atas langit, dua, atau sebelah atas, apa saja pahaman macam ni. Istilah pahaman Allah bertempat, Allah berarah, Allah berpihak, Allah ambil manfaat pada makhluk, walaupun dia taklah sebut perkataan tu, Allah ambil manfaat pada makhluk, tapi dia kata Allah di atas, Allah atas arah, Allah atas langit. Atas namanya ianya musyabbihah. Dia musyabbihah, walaupun dia dakwa diri dia macam-macam. Salafi, kami ni ittiba' sunnah, kami ni ikut macam mana Allah Ta'ala kata. Allah yang kata dia duduk atas arah. Nanti dulu. Nama dia musyabbihah. Dia bukan salaf. Bukan salaf. Nama dia ahli tashbih. Orang yang menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Nama dia musyabbihah. Bukan salaf dengan huruf fa, tapi dia adalah golongan salahi. Salahi pula lah. Salah dengan huruf ha belakang. Dia salahi, bukan salafi. Kalau salafi pun sebutlah memang dia salafi. Pasal tak dikata salafi dalam zaman kita lah ni, melainkan salafi itu salafi al-wahhabi. Kalau golongan salaf, selalunya itulah ulama sebut salaf. Zaman lah ni kalau bunyi salafi, jagalah sikit. Sikit. Salafi, kaum muda, semua puak-puak ni, dia macam mana sebut, orang dah kenal dia, buah nama ni, so ditukar nama lain pula. Dia macam ada parti atas awan tu. Parti atas awan. Tahu nama nampak ni, tukar parti lain pula. Tukar parti lain pula. Sudah tu. Saya mengapiak parti ni. Baik. Jadi golongan dia kata Allah Ta'ala, Allah Ta'ala langit, Allah pihak atas. Yang ni bukan salaf. Baik. Satu. Dah kata dia bukan salaf. Dia ni nama musyabbihah, nak hukum apa dia ni? Saya tukar baca dan dihukum, dah hukum syarak yang dibentangkan atasnya, atas orang musyabbihah ni. Satu antaranya ialah kafir. I'tiqad salah, satu tahap yang diteruk sekali lah. Tahap salah akidah ni dia boleh jadi kafir. Na'udzubillah. Istilah kafir ni pasal apa? Pasal menyalahi daripada akidah yang sepatutnya apa diiktikadkan ke orang Ta'ala, tu kafir. Istilah kafir ni asal bahasa Arab kafir, kafara tu, antara mana sekafara ni satara, tertutup, tutup. Satara yasturu satran sitran fahuwa satir. Kafara yakfuru kufran kafaratan fahuwa kafirun. Jadi orang yang kafir maksudnya orang yang tertutup. Pasal apa tertutup? Dia tertutup daripada faham dan kenal siapa Allah Ta'ala sebenarnya. Dia tak pergi ngaji dan tak boleh reti apa sepatutnya dia kena reti, yang kena tafwidhi pada Allah Ta'ala. Ada istilah tu kita biasa sebut tu. Dia tak kerti, Ustaz tu panggil kafir, bukan musyrik lah. Yang musyrik lain. Dari sudut tak kenal Allah siapa sebenarnya, ya, dan apa yang sepatutnya diiktikadkan ke Allah. Itu kod bahasa dia.
Maksud siapa sebenar tu, dia tak faham apa yang sepatutnya yang benar, yang sepatutnya kita kena belajar dan nak kenal Allah Ta'ala. Jadi siapa yang tak dapat kenal betul tu yang nama dia kafir, satir. Dia tertutup. Dia seolah-olah macam benda dalam kotak, patutnya kita kena kenal apa benda dalam kotak, tapi tak boleh nampak apa isi dalam. Maka orang yang duduk di luar tu, yang tak boleh nampak isi dalam tu, yang tu dipanggil kafir lughah kan? Orang yang tertutup. Maksudnya apa? Dia tak boleh nampak isi dalam. Saya nak cerita lughah sikit, syarah lughah kafarah tu, kafir tu. Pasal dia tertutup, dia tak boleh kenal apa dalam kotak. Goncang-goncang pun dia tak tahu apa isi dalam. Isyarat kepada orang yang antara kafir ni, dia tak kenal Allah Ta'ala. Ilmu yang sepatutnya dia kena belajar, dia tak kerti. Bukan dia tak pergi belajar langsung, tapi dia belajar salah cara, salah metod, salah metodologi, salah prinsip, salah kawaid. Bagi sebut salah ni. Pasal dia belajar salah, dia belajar tak betul. Satu, tak jumpa-jumpa, tak kenal, tak faham apa sepatutnya yang dia kena faham. Jadi hukum syarak yang nak dikatakan pada golongan musyabihah ni, antaranya kafir satu, kalau tak pun berdosa. Istilah masuk berdosa dalam bab akidah ni dipanggil sesat. Bahasa mudah dia. Ada sesat jatuh kafir, ada sesat jadi maksiat. Macam mana pun seronok ke ayat sesat? Seronok. Baguslah. Wahabi ni kadang bila ada kita bagi huraian, kata dia, oh ustaz ni selalu duduk sebut kafir, rupanya kami tak kafir, kami ni tak berdosa ya. Oh, dia seronok bahasa berdosa tu. Bengap tunggu. Bengap lagi. Apa kotak semalam? Bingai. Ada satu lagi bahasa bingai. Tapi selalu yang tu belah Melaka, belah Negeri Sembilan pakai bingai. Pelang itu belah utara punya. Bengap saja kita cari bahasa-bahasa Melayu kan. Ni bahasa ni menunjukkan bangsa. Nampak ni bangsa Negeri Sembilan. Ni bahasa Kedah kan. Silap dia sikit Arab Jadah. Tahu tu. Bapak utara tu. Kalau tu hawa laknat engkau. Tahu apa? Tu Negeri Sembilan. Hawa laknat celaka. Dia bunyi pun selain yang lain lah. Tahu lah kita ni Negeri Sembilan. Pergi mapuhmu. Tu bunyi kot lain pula. Tu bunyi Kelantan. Kalau puak ni dengar hak Kelantan kita, wih, doa bagi mampus orang. Itu bahasa dia lah. Yang ni pula ada haram jadah, haram jadah. Siapa dah cakap haram jadah, haram jadah? Itu bahasa dia lah. Biasa lah. Kadang benda tu dia viral kan. Dia tak bisa duduk kedah, tak bisa duduk dengar. Macam doa kita sebut kan. Ada orang kata bila sebut aku ni kasar dia. Tak nak ikut aku sudah lah. Dia doa pun dia minta, ya Allah ampunkanlah dosa aku. Tak pula ya Allah ampunkanlah dosa saya. Tak ada saya pun. Tapi kalau kita sebut aku ni, apa aku kasar cakap aku. Memang ada tempat sebut aku kasar pada daerah dan tempat tertentu dia. Tapi ada tempat sebut aku tak jadi kasar pula. Jadi bahasa tu terserah. Kata macam mana? Memang menunjukkan bangsa. Tapi kena kenal bangsa apa. Itu lah. Orang yang bangsa memang bangsa cakap kasar, sebenarnya dia lembut, tapi bahasa dia kasar. Bahasa dia kasar. Ni nak bertahan diri ke apa ni? Tak ada cerita bahasa sikit. Kita bahasa sikit. Pasal dia sebut tu ada kafir tu satu. Ini bahasa syarak pula tu. Kafir, musyrik lain. Musyrik ni mensekutu Allah Ta'ala. I'tiqad Allah Ta'ala bukan syirik. Kufur apa dia? Syirik ni dia isbatul ma'budain, mensabitkan dua ma'bud. Isbatkan ilahain, dua mu'assir.
Dua beri bekah, dua dar, dua nafi'. Ada pelajaran khas jumpa situlah. Atas kita bicara isu salah akidah, pahaman Pak Wahab ni, masalah dia musyabihah. Ada tempat dia boleh tahap dia jadi kafir. Alhamdulillah. Atau berdosa. Berdosa ni faham tu taklah jadi kafir, tapi boleh bawa pada kafir. Tapi berdosa maksudnya sesat kalau bab akidah. Kalau berdosa hanya berdosa dalam bab syariat dari sudut tak buat taat, langgar benda haram, yang tu tak dipanggil sesat, dipanggil maksiat. Sesat tu ada sebut sesat juga kan, tapi selalu yang dipakai yang tu dipanggil asi, berdosa kan. Tapi kalau dalam bab ni dipanggil dal. Kalau bab akidah ni, kalau salah macam ni, antara istilah dipakai dal, bukan saja dal, tambah dengan sebab dia orang lain ikut, dia dalun mudil, dia sesat menyesatkan. Sesat menyesatkan. Bahkan memang kalau sebut gini, orang tak sembahyang, sesat. Sesat sebenarnya. Orang main judi, orang riba, sesat. Wajib bawa balik ke pangkal jalan siapa? Jauh daripada syarak, menyimpang pada syarak, sesat jalan namanya. Tuan-tuan kalau ada Google nak pergi rumah ni, tengok pergi simpang lain, masih sesat orang ni. Sesat 3 jam pusing KL. Piung tersilap sikit, piung pusing pula. Piung silap satu lorong. Turn right. Turn right. Tengok, klik. Bunyi tempat lain. In 300 meters, take a U-turn. Jenuh lah kita pusing. Pusing. Silap pula. Klik. Betul. In 3 kilometers, slide right. Tak faham sudah. Tak biasa pakai Waze apa. Apa cerita ni? Jalan tak betul. Jalan tu tak betul pun sesat. Ni jalan Allah Ta'ala. Mesti kita ensure ourselves that we are at the right track and right path. Jalan betul, landasan betul. Jadi pahaman salah dalam bab ketuhanan ni, Allah atas, Allah langit, Allah atas arah, Allah di atas, Allah pihak. Ni ada tahap boleh jadi kafir, ada tahap dia nama berdosa, sesat, seperti tersebut dalam Hasyiah Dasuqi. Hasyiah Dasuqi ni hasyiah bagi syarah Matan Umm Ibrahim. Itu yang kita belajar kalau baca Matan Umm Ibrahim tu, dia ada puluhan, mungkin sampai tahap ratus kot. Kita tak jumpa semua kan. Tapi begitu ramai ulama mensyarahkan Matan Umm Ibrahim tu. Yang kita belajar tu maksudnya belajar parti dia. Jadi dia ada syarah, kemudian syarah pada syarah tu, yang tu dipanggil hasyiah. Tu istilah kitab ni lah. Kita Arab dia memang ada macam ni. Dia ada matan, syarah, hasyiah. Bahasa Melayu payah cari kitab-kitab macam ni. Tak ada pun. Tak ada pun. Uslub kita Arab ni memang ulama kita karang dengan disiplin macam ni. Dia ada matan, ada syarah, hasyiah. Lepas tu ada taqyid, ta'liq. Ta'liq ni ada nota kaki. Apa ada nota kaki? Dia matan dulu. Nak tunjukkan apa? Nak tunjukkan ulama kita ni, dia nak menulis satu ilmu, mereka ni pakar dalam ilmu tersebut, sehingga dia tahu macam mana kalau tahap budak-budak kita boleh tulis pendek, padat. Dia matan betul-betul, pasal nak bagi hadam betul-betul intipati dia, rumusan dia, formulasi dia. Dia pendek, boleh habiskan masa yang singkat, tapi kepahaman tu gitu betul. Tu matan. Dia tak panjang je lah, sikit lah. Misalnya Jumaat wajib atas lelaki. Contoh. Saya nak cerita syarah hasyiah tu sikit.
Jumaat fardu ain atas lelaki yang mukallaf, baligh, akil, mustautin. Ini sebuah tak sah jika kurang daripada 40. Yang 40 tu imam sebahagian daripada nya 40. Contoh dia pendek kita belajar tu betul tu. Syarah dia syarah macam lagi kan. Akal apa dia balik apa cerita satu-satu. Hasyiah lagi dia sebut pembahasan mustautin ni macam mana, kalau bini dua, harta kat sini, ni ada harta, ni tak ada harta, ni dia musafir, kalau dia singgah rumah tak ada, duk menyewa je, jadi tak mustautin. Dia lagi besar, lagi halus, satu. Untuk nak nama mustautin tu duduk dalam satu Korea nak kira macam mana, sepadan macam mana, kalau ada sungai, negeri, kerajaan, ni. Lagi besar dia bah. Cuma besar dia bila matan ni buah tu mesti besar sekali. Zaman sekarang yang ni yang jadi penyelewengan ilmu sikit saya dah sebut dah pasal syarah dan Hasyiah tu. Matan dah mengaji betul, akidah dah elok, pekah pun dah betul. Main zaman PKP ni jadi bengap bab pekah. Konon baca kitab besar-besar tapi sesat. Asal mustautin, yang ni tak apa mustautin pun boleh sembahyang Jumaat. Dengar saya sebut kasar sikit, saya sebut sesat. Tak betul. Kalau ada pendapat pun dia bukan pendapat yang dalam matan. Dengar saya sebut bahasa asal. Kenapa? Hak matan tu ittifaq, tak ada khilaf. Kalau ikut kaedah macam mana? Dah tak cukup 40, dah tak boleh buat Jumaat Zuhur. Kalau teruzur Zuhur. Janganlah pergi cari pendapat yang gede-gede yang boleh menyebabkan kita kena buat Jumaat. Asal hukum tak ada. Kenapa nak gaduh pergi ambil pendapat atas alasan nak bagi semua orang dapat Jumaat? Ya kau macam tu. Itu kaedah siapa? Nak bagi semua orang dapat Jumaat pula dia kata yang kena pergi ni jawatan kuasa. Jawatan kuasa bukan semua ahli mustautin. Kadang orang luar, kadang tak duduk situ pun, kadang tak main masjid pun, kadang tak pernah nampak rupa pun jawatan kuasa masjid. Sorry makan dalam pun ada orang jadi pengurusi tak bisa nampak tu masjid. Tu nampak sampai kopi sembang ramai, masjid tak bisa sampai, jemaah tak bisa nampak, tapi hari Jumaat dia bercakap. Siapa si mana saya tak tahu. Pangkat besar, otak kecil. Kasar. Udah nak kata apa? Otak besar macam tu. Otak pun kepala lutut. Tak boleh. Saya kalau marah stay dulu lagi tentang terbakar lagi kan. Tengah tu padahal saya nak cerita apa ni? Saya nak cerita Hasyiah. Matan dah betul dah ngaji sekolah kafah yakfi kawakifatan kifkah. Segi apa itu lah, apa ni bunyi kot lain lah. Sekolah kafah ngaji buku teks Azhar Syafi'i elok yang ngaji pekah betul. Medah sivil. Apa masalah ni? Masalah dia tak faham prinsip apa sepatutnya kena mengaji, kena belajar. Baik tukar silibus. Awal-awal lagi kata dah sembahyang Jumaat boleh walaupun tak musatin, boleh ada pendapat adalah mesti ajar hak terah hak betul. Dia kata ustaz tengoklah kitab besar sikit. Aku ingat aku tak bisa tengok kitab besar. Aku tunjuk lagi tengih hidung lagi betul. Tak boleh saya geram dia semua itu. Dia ingat kita baca kitab kecil ni, kita bukan kitab kecil lah. Saya ngaji Tok Guru, saya Tok Guru baca kitab besar-besar semua.
Saya yang baca kitab kecil. Baca apa? Batu Wahab. Baca Murni Muhtaj. Yang kat Malaysia ni orang tak baca. Kalau arwah tu batih je. Ada pengajian yang dia mengajar kat luar, dia orang minta dia baca kat lubuk-lubuk ni baca kan tu. Kat padang kan. Kat madrasah. Arwah tu Ustaz Zahid dia baca kitab apa? Fiqh. Majmuk aja. Saya baca hadis sekali kat situ. Yang mengaji pun semua ustaz-ustaz. Ahli majlis fatwa pun datang. Dia pun salah seorang ahli majlis fatwa. Baca kitab majmuk. Tuan-tuan baca cerita bab apa? Cerita bab air, bab salji. Saya matan tak ingat. Matan pun tak tahu. Basuh kencing pun tak pandai. Nak baca Asyah Majmuk. Nak baca Majmuk. Pendapat tu. 3 tahun ngaji tu cerita pasal salji. Tu nak baca kitab besar sangat tu. 3 tahun ngaji buat niat tak selesai. Kita baca kitab fiqh ni kosot ta'arud ta'yin apa dia kena ni pasal nak bawa beramai. Tu yang kita mengaji hapati. Bukan maksudnya tak pergi mengaji langsung hadis, fiqh, tauhid, tafsir hadis. Bukan tak ngaji. Tapi core business dia tu yang parti yang nak sebut pula tu baca matan. Hatu kena hadam betul. Satu teras ilmu. Apa-apa pun mesti rujuk situ. Pasal dia qaul mu'tamad. Dia yang telah ada yang diijma'. Kalau mazhab pun dia usul mazhab. Sikit sana. Jadi yang ni dia ambil dalam Hasyiah Nasuqi. Pasal dalam matan Umum Ibrahim dia tak sebut hukum jadi kafir apa tak sebut. Dalam syarah tambah hasyiah ada dia sebut macam ni. Wa alam anna man i'taqada anna Allah jismun kal ajsami fa huwa kafirun. Auzubillah. Wa man i'taqada annahu jismun la kal ajsami fa huwa 'asin ghairu kafirin. Wal i'tiqadul haqqu anna Allah laisa bijismin wala sifatin wala ya'lamu dzatahu illa hu. Artinya, dan ketahuilah engkau, ayat dalam kitab ni kalau disebut ketahuilah, tahulah, maksudnya tolong ambil perhatian sikit sini kan. Jangan tak tahu perkara ni. Apa dia? Sesungguhnya mereka yang intiqad, orang-orang siapa saja, walaupun dia hebat, walaupun ada PhD, walaupun nama Maulana, sopa siapa yang intiqad bahawasanya Allah Ta'ala itu jisim, dia sebut prinsip kan. Allah Ta'ala ni jisim, seperti segala jisim, maka ianya yang mana dia? Mereka yang i'tiqad bahawasanya Allah Ta'ala itu jisim, seperti segala jisim. Oh, ada tinggal ni. Tak ada terjemah. Patutnya bahawasanya siapa yang i'tiqad bahawasanya Allah Ta'ala itu jisim, seperti jisim, Allah Ta'ala jisim. Macam mana jisim? Allah Ta'ala ada muka. Ada. Itulah jisim, seperti jisim. Allah Ta'ala ada muka. Allah ada tanganlah Allah yang kata tangan. Tu jisim, seperti jisim. Orang ni kafir tapi dia tak ada terjemah lah tu. Tambahlah ayat sikit tu. Ayat ni sepatutnya ini, mereka yang i'tiqad bahawasanya Allah Ta'ala itu jisim,
seperti segala jisim-jisim, maka ia kafir. Kemudian baru terjemah dia. Jadi tengok Arab tu sebenarnya, saya terjemah Arab bawah tu. Man i'taqada, wa'lam, ketahuilah kamu, anna, bahwasanya man, sesiapa, i'taqada, i'tiqad, annallaha, bahwasanya Allah, jismun, adalah jisim. Jadi pelajaran jisim ni dah belajar lama, tengoklah balik, kan nak kena syarah jisim pula. Tu nak kena marah tu, nak kena jentik telinga tu. Kalau orang ngaji pula baru main, kalau macam mana? Dia tanyalah kawan-kawan, apa dia jisim? Sembang. Kalau ada orang lama, ni kita baru, tanya tidak tak faham. Ngaji ke tidak? Ustaz kata mengaji dah. Masa Ustaz ngajak tu, hal lena ke? Jaga. Ada catat apa-apa tak? Tak ada catat. Sia-sia mengaji. Penat dia datang. Letih ada sini. Mak bapak sangka mengaji, rupanya tidur. Jadi boleh. Kacau sikit bahasa tu. Sorry. Tak. Dia lah. Masa pondok dia tak ada. Dia tak ada perisa lah. Tapi tak mustahil dekat sini esok saya buat perisa. Tak lulus saya sepak. Bagi kertas perisa tu semua gagal. Markah lulus 80. Tak mainlah 40. Akidah mesti 100% lah. Akidah 100%. 80 gagal. Lulus 40. Ngaji apa 40 markah. Apa 100 nak mampu. Syak pun tak ada akidah. Akidah tak ada. Punya bengong. Sikit. Kita bukan sekolah kebangsaan 40% lulus. Dia bukan nak ajar bagi orang pandai, bagi lulus akidah. Dia ajar tak wajib ada akidah pun. Tak belajar agama pun tak apa, subjek elektif. Dapat lukisan pun dah sukses hidup. Melukis gambar beruk tak apa. Sukses. Boleh lukis gambar Doraemon. Tak apa, cantik lah. Sikit kita pergi kot tu. Apa macam nak boleh pergi kot situ ganggu semua. Macam mana boleh pergi situ? Jisim tu. Siapa yang itikad Allah ni jisim kal ajsam, seperti mana jisim-jisim. Ajsam ni jamak daripada jisim. Memang kita bila sebut jisim ni, dia adalah benda ada yang ada, dia mengisi ruang dan dia pula bersusun daripada sesuatu. Itu jisim. Masa pendek macam tu lah. Allah muka jisim. Allah tangan jisim. Mata jisim. Allah mata Allah, mata Allah. Tu jisim. Kita ada mata kita, mata Allah. Jisim kalansam. Fahuwa kafir. Kafir mana? Pasal duk intikad jisim. Dia tak pernah kata lah Allah ni jisim. Dia tak pernah kata itu. Tapi pahaman tu pasal tu yang ulama bagi kita disiplin. Kena faham istilah. Jadi siapa kata Allah ada muka? Itu maksudnya jisim. Dah faham Allah jisim. Bahasa lain kalau tak guna bahasa jisim, Allah ni juz'un kal ajza. Ada juz'u. Allah ni ada komponen, ada muka, ada mata, ada tangan, tangan kanan, dua tangan. Fahuwa kafir. Wa man i'taqada annahu jismun, siapa-siapa yang i'tiqad annahu, maksudnya Allah ni jismun, adalah jisim, tapi la kal ajsam, bukan macam jisim, tapi bukan macam jisim. Dengar jisim tapi bukan macam jisim. Apa tu? Bingai. Allah Ta'ala ni jisim tapi bukan macam jisim. Dia muka, ya?
Tapi bukan macam muka bukan macam muka macam mana? Muka yang layak dengan dia. Tu betul. Satu ada ulama sebut kalau yang tadi itu jisim macam jisim, itu dipanggil kafir sarih. Dia musyabbihah sarihah, tasbih terang-terang. Kalau dia muka yang layak dengannya, tetap kata muka. Bingai itu suku kan, muka yang layak dengannya. Layak ke muka ke orang Ta'ala? Kan kita dah mengaji sebab tu kan. Atas dia sebut istilah jisim, bukan macam jisim ni. Bingai tu sebut dah, bingai tu bahasa baru pula. Itu bengap, ni bingai lah. Ni Negeri Sembilan punya lah bahasa kan. Bingai macam mana lebih tu. Bingai diulang berapa kali tu bingai tu. Asal sebut dia bukan musyabbihah sarihah, dia musyabbihah juga tapi ghairu sarih, tak apa jelas. Dia macam orang jantan cerai bini tapi tak lepas talak dan lepas cerai. Balik rumah bapak itu tak soreh. Aku cerai engkau, itu soreh. Allah ni jisim seperti jisim. Allah atas arah, itu soreh weh. Allah atas arah, tapi atas tu bukan tempat. Atas tu makan adami, itu bingai, bengap. Musyabbihah juga, ghairu sarihah. Boleh. Bukan saja ghairu sarihah, ghairu akhilah, ghairu akhil. Tak berangkai. Bengap. Tak faham apa dia cakap. Orang ni fahuwa asim, ini berdosa. Dia kata asim ni berdosa. Jadi kita terjemah itu kan. Ghairu kafir, tak jadi kafir. Tapi berdosa, bagus kan berdosa. Setengah-setengah kitab dia sebut bukan saja asim, dia ni dal, sesat. Sesat. Suatu kalau ahli maksiat sesat namanya. Dia kalau asim sesat. Nauzubillah. Ada orang bila kita kata sesat dia marah. Tu kan. Tapi dia and the gang, dia sanggup kata Nabi Muhammad sesat, tak ada masalah. Dia kata okay. Kata orang-orang macam tu kita pelik gila. Dia boleh kata Nabi Muhammad ni sesat. Syed Nahri, Allah yang kata Nabi Muhammad sesat. Ni bahaya popok yang pahaman zahiri Quran, hadis, faham zahir ya. Wal i'tiqadul haqqu, kata dia i'tiqad yang sebenar. Anna Allah laisa bijismin. Allah bukanlah jisim. Tak, Allah bukan jisim. Sekalipun dalam Quran sebut seolah-olah macam tu. Apa dia? Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah cahaya langit bumi. Allah cahaya. Siapa yang tidak Allah Ta'ala cahaya adalah cahaya kafir. Adalah cahaya macam cahaya kafir. Adalah cahaya tapi bukan macam cahaya asi, sesat. Allah bukan cahaya. Itu dalam Quran sebut Allah yang kata. Tu mutasyabihat. Mana boleh faham zahir? Satu pergi jumpa Wahabi, pergi tanya tu dulu kan. Apa kata? Allah yang kata Allah Ta'ala. Allah yang kata Allah cahaya. Mana kata apa? Tambah pula malaikat cahaya, Allah pun cahaya. Jadi sama taraf Allah dengan malaikat. Suruh dia jawab. Orang kata dia cahaya Allah lain, cahaya malaikat lain. Tapi masih ada i'tiqad Allah cahaya, kubur. Satu bahaya pegang zahir ayat Quran. Satu kena mengaji akidah dulu. Sebelum nak pergi jangkau pergi Quran, nak ambil faham Quran tu, alat punya banyak, nak kena faham. Ni tak mengaji pun, tapi konon faham sendiri. Auzubillah. Allah Ta'ala laisa bijismin. Allah Ta'ala bukan jisim.
wala sifatin, dan bukan sifat. Maksud bukan sifat ni bukan sifat semata-mata. Allah bukan sifat semata-mata. Pasal Allah zat. Allah tu nama bagi zat. Allah bukan nama bagi sifat. Wala ya'lamu zatahu illahu. Ini akidah sebenar. Apa dia? Tak ada siapa tahu akan zat Allah Ta'ala melainkan dia. Bila siapa tak boleh tahu zat Allah Ta'ala, melainkan Allah saja saya tahu zat dia. Kalau sebut dalam Quran muka, mesti bukan muka. Pasal muka juzuk. Allah berjuzuk kan? Subhanallah. Kita belajar dah pelajaran lepas bertentangan dengan ayat-ayat Quran. Ahadiyah, wahid, laisa kamitsli syai', la ilaha illallah. Allah saja tahu zat dia. Walaupun sebut muka, walaupun sebut cahaya, walaupun sebut tangan, walaupun sebut mata, mesti itu bukan maksud yang dikehendaki. Atas nama majazi, dia kalam hakiki. Jadi bukan kalam hakiki, dia majazi. Jadi dia bukan dipaham mengikut apa yang datang dengan lafaz yang datang tu, bukan. Dia mesti makna lain. Atas bahasa Melayu kaedah ni yang tu dia panggil kata kiasan ataupun peribahasa, kadang simpulan bahasa. Itu bahasa Melayu punya kaedah lah. Atas Arab istilah dia lagi banyak, lagi kaya. Okey. Apa saya terjemah sihat tu sekali lalu, bukan jisim melainkan sendirinya. Tidak tahu hakikat zat Allah Ta'ala ni melainkan ia Allah Ta'ala sendiri. Allah je yang tahu hakikat zat dia. Jadi dia saja yang tahu, kita tak tahu. Betul? Kalau ada lafaz tu datang yang dia akan memahamkan tak betul pada Allah Ta'ala, memahamkan sifat-sifat makhluk tu ke Allah Ta'ala, jisim, jirim, juzuk, anggota, tempat, arah, cahaya. Dia lupa, dia bunuh orang, subhanallah. Dia gelak, dia ketawa, dia suka, dia turun, dia naik. Geli tengkoknya dengar cita-cita ketuhanan macam tu. Mesti ada makna. Apa makna dia? Wallahu a'lam. Okey. Subhanallah. Zahir makan maksud yang dipakai. Maha suci Allah Ta'ala daripada makna macam tu. Kalau ada terjemah pun, waham yang ada, yang terlintas dalam hati, waham itu saja, bukan yakin, waham saja pun, subhanallah, 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 Allah, wallahu alam. Tanzih, tafwid. Dah belajar lah kita. Itu akidah sebenar. Jadi hati-hatilah dengan pahaman sesat. Itu kita dah bila faham yang betul, jangan sekali-kali boleh ada kecenderungan daripada yang sesat. Besar salah. Maka teranglah bagi kita bahawasanya yang mengajar orang yang duk mengajar kata Tuhan duduk atas arah, satu, atau duduk atas langit, dua, atau duduk sebelah atas, khas tentang alal ars tu. Dal mudil, yakni sesat lagi menyesatkan. Atas disebut status tu ada yang kafir, ada tak kafir, tapi atas nama umum sesat menyesatkan. Tu soalan. Seronok ke nampak gelaran sesat? Jadi Wahabi sesat. Keluar warta dah. Seluruh mufti-mufti Malaysia mengatakan Wahabi sesat. Sehingga yang Wahabi pun tak mau mengaku Wahabi. Hak Wahabi pun tak mengaku Wahabi. Pasal dia tahu Wahabi sesat. Tapi pahamannya Wahabi. Ditukar nama sikit. Tapi itulah pahaman Wahabi. Ya Allah. Takkan babi tukar nama dia khinzir. Tak apa, ni bukan babi, ni khinzir. Astagfirullah. Kita khinzir pun babi. Ustaz, apa tukar nama babi. Boba. Bukan boba, bagi contoh lah kan. Babi, bibu, boh tu. Biba.
Takkan bila tukar bibah dia tak jadi babi. Takkan tukar nama babi jadi kuda. Kan gitu. Tukar nama tak menumbangkan tukarnya status sesuatu. Boleh faham? Dia Wahabi. Wahabi marah. Wahabi sesat. Kami bukan Wahabi. Kami ni golongan muda. Itu. Tukar nama tu jadi baik lalu. Pahaman sama. Kami bukan kasimah. Kami bukan apa? Bukan muqallid. Kami ni muttabi'. Dia suka tukar istilah tu jadi muqallid. Tak jadi muqallid, jadi mujtahid. Apa dia? Sesat menyesatkan. Kalau dia orang kata, ni apa suka kapir-kapirkan orang? Kita bukan kapirkan orang, kita sebut sepe jadi kapir. Kita pun bukan mufti, kita bukan hakim nak mengkapir-kapirkan orang. Tapi ini panduan ulama dah bagi kat kita. Dengan kita faham apa dia jadi kapir, tak jadi kapir, apa jadi sesat menyesatkan, janganlah pergi ikut ajaran sesat. Itu je. Ada orang bila sebut macam ni, apa ni suka kapir-kapir ke orang, mu terasa sangat ke siapa? Mu Wahabi kan? Kalau mu Wahabi pun taubatlah. Mu duk marah tu suka kapir-kapir ke orang. Aku bukan kapir ke orang, aku baca sipir jadi kapir. Siapa sembah tokoh orang kapir, siapa sembah berhala kapir, boleh kan? Siapa kata Allah jisim kapir, siapa ubur sipir-sipir tu kan? Siapa kata Kristian, dia orang Islam yang kata Kristian lagi baik pada Islam, murtad. Kita bagi sipir apa murtad-murtad ke orang? Mengap. Aku bukan murtad ke orang, aku cerita sipir orang jadi murtad. Boleh. Orang yang boleh bagi hukum ni apa? Hakim, qadhi, dia boleh bagi hukum. Dan dia boleh bukan saja menghukum, dia boleh melaksanakan hukum. Dia boleh ikhbarul hukmi ma ilzam. Dia boleh cerita hukum serta laksana kan hukum tu. Tu hakim. Dia penguasa kan. Awak dengan ini dijatuhkan hukuman bunuh kalau awak tak rujuk pada Islam. Awak telah dijatuhkan murtad pasal ini. Awak diberi peluang untuk bertaubat dalam mahkamah ini. Jika tidak, awak dihukumkan bunuh mandatori, pancung sampai mati. Hakim yang boleh keluar hukum tu. Kita kan boleh. Kita boleh ikhbar ya. Ikhbar pun baca dah tahu salah, jangan anda ikutlah. Tu ya. Orang yang berkuasa ni dia lah kena main peranan. Pasal dia kena cerita. Ni dia cerita tak betul. Siapa dia tu? Satu Jadi sesat menyesatkan. Sekalipun tak kapir yang jadi sebut tadi, boleh jadi asi, tapi umumnya golongan ni sesat menyesatkan. Dan jangan jaga-jaga ada orang satu sudut, walaupun dia kufur tak soreh, tapi zaman ni tu tengok banyak soreh lah. Dia tak ada lapik-lapik lah. Satu muka dia sebut Allah ada muka yang layak. Kadang ketika tak ada lah. Allah memang ada muka. Terang-terang itu. Tak ada lah muka layak-layak, tak ada lah. Kalau dulu layak-layak tu dia jadi hak bengong tadi tu lah sikit kan. Ada muka tapi muka tak layak. Muka yang layak. Layak ke muka tu? Dia cakap bingung macam tu. Subhanallah, astagfirullah. Apa nak sebut? Sekalipun tak jatuh kufur dengan soreh, tapi boleh jadi kufur dengan ghairu soreh. Masa kita ni kalau ikut ulama aja nak jatuh syirik, jatuh kufur ni kena jaga sangat lah. Itu pun pengarang kita dah sebut dah, kata dia Wahabi ni punya takutlah syirik. Ya tak? Pergi kubur pun syirik. Takut ada i'tikad kubur tu beri bekah. Bagus dia takut syirik tu dia. Tapi dia tak takut pun nak kata silap Allah duk atas arah tu. Dia tak rasa pun tu benda salah. Tawasul sikit syirik. Ya Rasulullah syirik. Duk panggil-panggil Muhammad apa? Muhammad dah mati. Tongkat aku ni lagi bagus. Boleh kata ular Muhammad boleh buat apa dah mati.
Dia panggil Muhammad bawah. Oh, dia takut dengan syirik lah. Tapi Allah tak arah. Poin. Nasihat dia, janganlah anak-anak bermain-main di tepinya tepi sesat lagi menyesatkan. Itu disebut halaman, ni sebut tepi lah. Jangan duduk tepi, sama ada tepi kufur, tepi maksiat yang sesat menyesatkan. Jangan cuba pergi duduk tepi dia. Siapa? Kalau mu tak jadi main api pun, asap dia melekat pun. Busuk tu kan. Duduk sebelah taik, walaupun taik tak terpalik ke mu, tapi mu busuk taik pun dapat. Ya. Ni saya mengaji tutup orang tua dulu memang pesan sangat lah. Kita nak berkawan kena tengok elok-elok. Mu berkawan dengan orang jahat walaupun mu tak jahat, tapi orang panggil mu orang jahat pasal mu kawan orang jahat, pasal kawan-kawan mu jahat. Mu bengong, mu kawan dengan orang bengong, mu pun bengong ketik walaupun mu cerdik, tapi pasal kawan orang bengong mu jadi bengong. Yalah. Yalah. Saya kecil-kecil lagi memang orang tua dulu nasihat kata dah. Nak berkawan, kita kawan dengan orang jual minyak wangi walaupun tak usik minyak wangi, kita duduk sebelah dia, kita bawa wangi lah. Itu duduk pondok. Walaupun kita tak pandai, tapi kita dah dengar tutup guru kita duduk mengajar. Dia ajar benda-benda yang pandai, benda-benda yang sihat, benda-benda yang betul, jaga akidah, jaga amal, duduk tempat yang baik. Walaupun kita tak baik, kita dah dapat bau baik, lihat orang baik, bersama orang baik. Tapi duduk dengan tukang masak, walaupun kita tak main api, tak terbakar, tapi bau asap ada kat kita. Nak tunjukkan wangi dengan busuk asap tu. Tu pun asap tu untuk buat misal busuk lah. Walaupun kita tak jadi tu, bau lekat. Bau tu lekat. Tu jangan duk main tepi-tepi dah. Tepi-tepi hak sesat. Zaman ni dengan sikit uraian, jangan main tepi lah. Jangan cuba kalau belum ada protection, belum ada kepahaman yang betul, yang sahih dalam kepahaman dalam bab ahli sunnah wal jamaah ni. Apa dia? Jangan cuba duk pergi main halaman-halaman web Wahabi. Mu baca itulah. Alhamdulillah, mudah Allah pelihara kita. Mu baca, mu tengok, memang tu mengaruh. Pasal pahaman dia mudah, senang. Zaman ni dia panggil apa? Ada logik. Mainlah kepala logik. Memang dia guna logik ya pun. Satu sudut dia kata guna Quran hadis. Itu retorik ya, cakap dia banyak guna akal. Bukan guna ya Quran hadis. Banyak dia cakap pakai akal. Tu berarti dia lah. Dia highlight yang dia Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis. Bukan pakai Quran hadis yang mohon. Kalau Quran hadis pun dia pakai terjemah zahir Quran hadis. Sagi dia pakai kat kepala otak dia. Mana boleh kita pergi jamban Allah Ta'ala ikut nama kita? Mana boleh Allah bersama dengan kita? Dia bukan hujah ke logik. Hujah ke logik. Dia bukan hujah dengan apa yang sepatutnya dipaham mengikut apa ulama kita hurai. Sikit kan. Jadi kita ni tak apa nak cerdik, nak kenal mana yang tepat tak tepat. Perkataan ulama ahli sunnah wal jamaah, kita ahli sunnah wal jamaah betul-betul pun tak bisa duduk mengaji, tiba-tiba pergi tengok Wahabi punah. Dia serupa macam Islam tak bisa pergi belajar bandingan agama. Oh, ini Kristian, Hindu, Yahudi. Oh, sampai orang kafir boleh jadi Islam, tapi dia pun tak tahu Islam tu apa dia. Walaupun dia kenal agama lain, dia boleh syarah sampai orang kafir boleh masuk Islam, tapi bila cerita Islam dia pun tak faham Islam. Sebab ketuhanan awal kan tu ya Allah Ta'ala. Ya. Pasal besar kita duduk cerita ni, kita benda besar. Pasal dia buat akidah. Wasak dia, wasak habis semua. Saya itu. Janganlah bermain-main di tepinya, di tepi orang yang sesat menyesatkan. Alhamdulillah.
Adapun perkataannya Wahabi ni hujah dia. Adapun perkataan yang salah ni, dia kata Nabi angkat dua tangan ke pihak langit ketika berdoa itu menguatkan Tuhan duduk sebelah atas. Dia nak situ, dia nak bangkang alasan-alasan yang itu kita ada baca sekali lalu. Yang lepas kita ada baca sekali lalu, hujah itu pun saya baca sekali lalu itu ya, tak bagi pencerahan. Sini dia sebut balik apa yang golongan sesat ni dah sebut, bukti hujah, seolah-olah dia ada hujah kuat membuktikan Allah Ta'ala. Dengan dalil-dalil dia nak bagi sebut ni, dia nak counter balik. InsyaAllah kita sambung itu. Dan memang tak betul antara selalu kita dengar dengan ni angkat tangan lah. Kita angkat tangan, tu menunjukkan Allah di atas. Siapa? Kita berdoa. Nabi pun angkat tangan berdoa ke langit, menunjukkan Allah di langit. Aduh, ada disebut ni, dikatok sekali apa terbenar dalam bumi tu. Kita tak bisa tengok kita ulama tu yang jadi bingai tu. Ulang bingai apa kali ni. Jadi tak faham tu, jadi sitot, jadi tak reti, tak faham apa yang hak dan batil tu. Bila tengok pahaman batil tu, dia macam gede-gede ke mana tu, pesnya huraian, angkat tangan ke langit, tu dah menjaga Allah Ta'ala lagi, betul-betul, Allah di langit. Sampai macam tu punya bengak, tak reti. Nanti jumpalah. Kalau saya pun saya selalu sebut tu sembahyang menghadap Kaabah. Kaabah pun nama Baitullah. Allah bukan di langit. Baitullah, rumah Allah. Allah ada di Kaabah lah. Sembahyang menghadap mana? Doa masak tangan. Sembahyang, sembahyang 20 rakaat, 20 rakaat menghadap kiblat. Menghadap kiblat, menghadap Baitullah. Baitullah, rumah Allah. Jadi Allah ke mana? Bukan di langit. Kalau di langit jauh, sedangkan Allah dekat, tentulah dekat bumi. Ke mana? Ke Kaabah itu. Semua orang berpusing menghadap dia. Nama pula Baitullah, rumah Allah. Takkan dia duduk tangan lain, nak rumah dia. Aras bukan rumah Allah. Kalau nak guna hujah tu kan, itu pun benar juga. Kalau nak berhujah, apa yang hujah macam tu? Lagi logik. Okey. Yang umur jumpa tu syarah tu lagi saya tak berhenti. Berhenti tu. Kita sambung. Nak buat tu pun tak pula nak 9.30. Sambung satu lagi insyaAllah. Bismillah. Ada soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa lana wada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa salim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli afdal salatin ala asli makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa bidayni kalimatika kullama dhakaraka dhakirun wa ghafila an zikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdal salatin ala asli makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون